Selamat sejahtera. Nama saya Nur Azizah binti Darusman dan hari ini kami ingin membentangkan isi kandungan artikel yang bertajuk Krisis Politik Melayu dan Pembinaan Negara Bangsa. Artikel ini telah menceritakan tentang pergolakan politik Melayu dan cabaran yang harus ditangani oleh Malaysia dalam menyatupadukan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan juga etnik. Di dalam artikel ini, penulis telah mengetengahkan beberapa peristiwa yang menyumbang kepada pergolakan dalam politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamulai Nursyahada binti Abdul Kadir ingin membentangkan metod kajian berkaitan dengan isu perkauman dalam politik. Terdapat dua kaedah kajian. Yang pertama, melalui pendekatan kajian kualitatif di mana data yang diperoleh dikutip secara memerhati, menyentuh dan berlaku sendiri. Kaedah ini di mana data yang dikutip mengikut tata cara kualitatif tidak memerlukan ukuran numerikal dan tidak perlu membuat rumusan. Satu hal yang penting ialah penyelidikan kualitatif memerlukan seorang yang mahir, terutama sekali ketika mengenalikan temubual. Dalam masa yang sama, perlu ditegaskan bahawa penyelidikan kualitatif kerap berdepan dengan masalah bias sebagai akibat daripada pemerhatian dan pelibatan langsung penyelidik terhadap keadaan sebenar perkara yang dikaji yang boleh menyebabkan tiada kesetaraan seterusnya boleh meragukan kebolehpercayaan data. Bagi mengatasi isu seumpama ini, pemilihan sumber maklumat adalah amat kritikal. Justru, perolehan data kajian melalui pelibatan langsung seperti memerhati, menyentuh dan berperilaku sendiri tidak sesuai digunakan dalam kajian yang menjadi asas kepada penulisan artikel ini. Bagi mengatasi isu seumpama perolehan data kajian, perlulah disokong dengan sumber lain iaitu melalui kaedah kajian kedua iaitu melalui penggunaan data sumber sekunder yang terdiri daripada bahan atau dokumen yang dikaji melalui pembacaan bahan bertulis maklumat yang telah dicatatkan di tempat lain. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang penyataan masalah. Skop perbincangan dalam artikel ini adalah lebih tertumpu kepada krisis politik Melayu dan pembinaan negara bangsa di Malaysia. Selepas pilihan raya umum PRU12 dan juga ingin mengenal pasti pergolakan dalam politik Melayu selepas tahun 2008 serta cabaran yang harus ditangani untuk mencapai sebuah negara bangsa. Seterusnya, saya ingin menerangkan dapatan kajian yang telah kami perolehi. Bahagian ini membincangkan faktor berlakunya pergerakan dalam politik Melayu. Kami dapati terdapat beberapa krisis yang menyumbang kepada perpecahan dan perkauman dalam politik. Yang pertama, kita dapat melihat bahawa rakyat Malaysia tidak mampu bekerjasama dalam politik kerana terdapat perbezaan dalam politik serta tidak mampu mencapai matlamat bersama. Contohnya, perkara ini dapat dilihat pada tahun 1970 apabila PAS keluar daripada Barisan Nasional. Selain itu, kita juga dapat melihat pada pasca pilihan raya 2008 apabila terdapat pemimpin yang melompat dan mengisytiharkan masuk ke parti lain sehingga menyebabkan krisis legitimasi di negeri Perak. Selain itu, dalam artikel ini juga ada menyentuh tentang peranan media yang menyumbang kepada krisis perpaduan apabila media telah dijadikan medium untuk menyebarkan berita yang meragukan untuk menjatuhkan pesaing dalam politik. Krisis yang seterusnya ialah demonstrasi bersih. Demonstrasi bersih ini bertujuan untuk menghantar memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong bahawa pilihan raya yang dijalankan adalah tidak telus. Demonstrasi ini dikatakan mempunyai agenda yang tersembunyi untuk mempecah belahkan orang Melayu kerana demonstrasi ini dipimpin oleh orang beragama Hindu. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang ulasan kritis.
Ulasan kritis yang pertama ialah corak pengundian dapat dilihat dari segi perbezaan golongan jenasi, etnik dan taraf sosioekonomi iaitu di bandar dan di luar bandar. Rata-rata pengundi, terutamanya pengundi muda yang tinggal di kawasan bandar, tidak lagi melihat aspek kaum sebagai isu penting dalam membuat pilihan politik mereka. Bagi mereka, sesiapa sahaja tidak kira apa kaum sekalipun, selagi boleh membawa sesuatu yang terbaik untuk mereka, mereka akan menyokongnya. Ini bermaksud golongan muda tidak mahu terikat kepada isu kaum dan juga parti politik. Bagi golongan dewasa dan tua, corak pengundian adalah berdasarkan kaum. Bagi golongan Melayu seperti ini, mereka mementingkan kaum Melayu kerana mereka lebih mementingkan isu-isu berkenaan hak istimewa orang Melayu dan kedudukan agama Islam dalam membuat keputusan politik. Atas faktor itulah, terutamanya dari kawasan luar bandar, masih agak keberatan untuk mengundi calon-calon bukan Melayu dari parti pembangkang. Ulasan kritis yang kedua ialah pertikaian konsep warga negara dan ras. Terdapat segelintir pihak menyamakannya dengan konsep warga negara dan ada juga mengaitkannya berdasarkan ras. Dalam kes Malaysia, negara bangsa dilihat sebagai proses integrasi masyarakat. Di dalam konteks negara bangsa, setiap individu akan mempunyai rasa kesempurnaan sebagai satu bangsa dalam sebuah negara iaitu bangsa Malaysia, dengan tidak meletakkan identiti diri mengikut ras. Jadi, bangsa Malaysia merupakan konsep yang mewakili semua ras yang ada di Malaysia di bawah satu payung bangsa. Ulasan kritis yang ketiga ialah isu keadilan dan penggunaan media sosial menjadi faktor terbesar penyumbang kepada krisis politik yang berlaku. Melalui dapatan kajian, kita sebagai pengguna media sosial, terutama golongan muda, haruslah bimbang dan berhati-hati apabila berhadapan dengan isu-isu etnik dan perkauman. Kita haruslah menyelidik segala maklumat yang diperoleh sebelum kita menyebarkannya dan jadilah golongan yang bijak yang tidak mudah terpengaruh dengan ideologi-ideologi yang palsu. Ulasan kritis yang keempat ialah peranan masyarakat dan pihak berkuasa dalam menangani isu maklumat palsu daripada penggunaan media sosial. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesedaran, kebertanggungjawaban dan bertindak berdasarkan undang-undang. Jika merasakan sesuatu info yang tersebar di media sosial adalah tidak betul dan menjatuhkan maruah seseorang, buatlah aduan kepada pihak berkuasa atau melakukan demo secara aman supaya wujud suasana positif dan memberi manfaat kepada masyarakat. Kesimpulannya, terdapat banyak faktor yang menyumbang kepada pergolakan dan perkauman dalam politik. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah bersatu padu bagi mengurangkan jurang perkauman di antar kaum supaya krisis perkauman dapat dielakkan dan melalui cara ini, pembinaan negara bangsa dapat dicapai. Seterusnya, kita juga sebagai rakyat Malaysia perlulah cakna dengan perkembangan politik semasa agar kita dapat menilai sendiri kebolehan pemimpin kita tanpa menilai latar belakang, kaum dan agama seorang pemimpin. Dengan cara ini, Malaysia mampu menjadi negara lebih utuh, kuat dan maju serta digelungi oleh negara lain. Demikian sahaja pada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Jana bin Hamdan beserta Nafati Habibie Syafai daripada M3AT226 3A di bawah subjek CTU 555 hari ini ingin membuat pembentangan artikel jurnal di bawah tema perkauman politik yang bertajuk Cabaran Integrasi Antara Kaum di Malaysia, Perspektif Media, Pertubuhan Bukan Kerajaan dan Parti Politik yang telah ditulis oleh Muhammad Ridwan T. Abdullah pada tahun 2015 di dalam Jurnal Hari 7 bilangan pertama
di muka surat 33 hingga 60. Isi kandungan utama di dalam artikel jurnal tersebut adalah media perkauman, persatuan perkauman bukan kerajaan dan juga parti politik perkauman. Isu ini adalah isu yang relevan untuk diperhatikan sekarang kerana konflik berkaitan isu politik ini masih berlaku di Malaysia serta sikap skeptikal yang masih lagi tidak dapat dikikis antara kaum. Isu ini adalah isu yang menarik untuk dikupas kerana tidak dapat kita sangkal bahawa rakyat tidak lagi peka dan tidak mengambil tahu tentang isu politik kerana mereka memandang enteng terhadap isu ini. Persoalan daripada artikel jurnal ini terjawab kerana setelah senarai daripada isu-isu yang terdapat di dalam artikel jurnal tersebut, disenaraikan lagi kesan daripada isu ini sekiranya tidak dapat dibendung dengan betul. Kepentingan isu politik ini adalah bahawa rakyat dapat sedar bahawa penglibatan rakyat di dalam pemilihan pemimpin negara perlulah diambil berat kerana negara kita masih lagi mengamalkan sistem demokrasi di bawah raja berperlembagaan di mana rakyat mempunyai kuasa terus dalam memilih pemimpin mereka sendiri. Isi dan huraian artikel. Yang pertama ialah media perkauman. Media massa digunakan ialah media cetak dan media elektronik seperti radio, televisyen, panggung wayang, surat khabar dan majalah. Surat khabar Cina digunakan sebagai alat utama untuk menyebarkan isu dasar kerajaan memihak kepada orang Melayu. Dia juga menyerang prasangka buruk kepada orang Melayu. Melalui surat khabar Cina juga, ia menaikkan semangat sentimen orang Cina. Presiden UMNO pernah memberi amaran kepada akhbar Cina agar tidak memainkan isu sensitif yang meresahkan sesetengah kaum bukan Malaysia. Yang kedua ialah Persatuan Perkauman. Huan Tan, Gabungan Pertubuhan Cina Malaysia. Ia melindungi hak-hak dan kebajikan orang-orang Cina, bertindak sebagai pertubuhan bukan kerajaan dan kadang-kadang bertindak sebagai wakil parti-parti politik Cina. Ia juga menubuhkan kongsi gelap atas nama kebajikan seperti Hong Seng yang bermaksud penyempurnaan yang harmoni dan Hai San yang bermaksud laut dan bumi. Orang Cina tidak pernah berputus asa untuk menuntut sebanyak mungkin permintaan walaupun mereka tahu kerajaan atau sesiapa pun memang sukar untuk menunaikan permintaan tersebut. Orang Cina hidup berkelompok, interaksi rapat hanya dapat dilihat di kalangan pemimpin sahaja. Seterusnya ialah parti-parti politik perkauman. Yang pertama ialah Malayan Chinese Association, MCA. Parti politik ini parti politik kedua terbesar selepas UMNO. Pertubuhan MCA berjaya menyelamatkan orang Cina daripada dihantar ke China. MCA mendukung konsep perkauman. Kaum Cina sahaja dibenarkan untuk menyertai MCA. Para pemimpin MCA menganggap bahawa keistimewaan dan ketidaksamaan hak dapat dibetulkan dengan kuasa politik yang dimiliki. Yang kedua ialah Gerakan Rakyat Malaysia atau dikenali sebagai Gerakan. Dia menjadikan orang Melayu sebagai pengurusi parti, berjaya dalam pilihan raya pada tahun 1969 dengan manifesto keadilan sosial dan pengurangan atau penghapusan hak-hak istimewa Bumi Putera yang digariskan dalam perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Istilah Bangsa Malaysia dicipta dan dipopularkan. Yang ketiga ialah Democratic Action Party atau DAP. Perjuangan DAP bertunjangkan prinsip kesamarataan tanpa adanya hak-hak dan kemudahan istimewa kalangan Melayu. DAP merupakan parti daripada Singapura iaitu Parti Tindakan Rakyat ataupun PAP. Parti ini tidak berkompromi dengan kerajaan berhubung isu perkauman dan ahlinya juga terdiri daripada kaum Cina. DAP tidak lari daripada menjadi parti perkauman Cina. DAP lantang memperjuangkan hal
ehwal orang Cina. Dapat saya simpulkan di sini bahawa rakyat perlulah bersedia akan sebarang permasalahan, terutamanya berkaitan dengan isu politik. Kerana sekiranya isu ini tidak dapat dibendung dengan betul, ia boleh membawa kepada impak yang lebih besar sehingga mencemarkan maruah raja, bangsa, negara dan agama. Dengan itu, rakyat perlulah mengambil pengajaran daripada sejarah lampau dalam memilih pemimpin yang akan datang untuk mencapai perpaduan dalam kesepaduan. Dapat kita lihat di sini bahawa tragedi 13 Mei 1969 telah pun dicalip menjadi sejarah kita Malaysia akibat daripada salah faham antara kaum di Malaysia ini sehingga menyebabkan kerosakan di negara kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafiqah binti Razmi. Saya dan kawan saya Amirah Dayana akan membentangkan artikel 3. Tajuk artikel 3 ialah Tun Abdul Razak Husin, Survivor Politik Melayu 1963 sehingga 1976 yang ditulis oleh Ishak Saad. Untuk pengenalan artikel ini menceritakan tentang peranan Tun Abdul Razak Husin dalam mengawal dan meredakan ketegangan antara kaum akibat daripada peristiwa 13 Mei 1969, kesan daripada keputusan pilihan raya umum pada masa itu. Akibatnya, survival politik Melayu semakin meruncing dan kritikal. Tujuan kajian ini dilakukan adalah kerana yang pertama, untuk mengkaji kesan daripada tragedi 13 Mei 1969. Yang kedua adalah untuk menghubungkaitkan tragedi 13 Mei 1969 dengan politik Melayu. Dan yang terakhir iaitu yang ketiga ialah untuk mengenal pasti pendekatan yang diambil oleh Tun Abdul Razak Husin dalam menangani kemelut yang berlaku selepas tragedi 13 Mei 1969. Permasalahan kajian ini ialah mengenal pasti kesan isu perkauman dalam politik. Seterusnya, faktor yang berlakunya peristiwa tersebut. Kemudian, peranan yang dimainkan oleh pemimpin negara pada masa itu dalam menangani kemelut tersebut. Dan akhir sekali ialah strategi yang digunakan dalam mengawal dan membendung masalah ini daripada berlaku dengan lebih teruk lagi. Konsep yang diketengahkan dalam artikel ini ialah sikap perkauman dalam politik sebenarnya boleh menjejaskan perpaduan kaum dan kemakmuran negara. Seterusnya, tindakan yang diambil perlulah pantas dan cekap oleh pemimpin pada masa itu. Baiklah, tema kajian adalah tentang perkauman dalam politik. Umumnya, semua tahu bahawa Malaysia sebuah negara yang berbilang kaum hasil daripada kemasukan buruh-buruh Cina dan India pada penjajahan British dahulu. Hasilnya, kepelbagaian kaum dapat dilihat bukan sahaja dari segi ekonomi, sosial, malah juga politik. Kesannya, isu perkauman turut berbangkit dalam parlimen kerana ahli-ahli politik dalam parlimen juga terdiri daripada berbilang kaum. Kajian literatur pula, penulis telah menggunakan kajian artikel, internet, kertas kerja, data, pembacaan surat khabar dan banyak lagi untuk menganalisis sehingga terciptalah artikel ini. Metodologi kajian yang kami gunakan untuk menganalisis artikel dan mendapat sokongan daripada maklumat lain adalah melalui kajian perpustakaan. Platform yang kami gunakan ialah daripada internet, artikel jurnal, laporan dan juga kertas kerja. Pembentangan artikel 3 ini akan disambung oleh Amirah Dayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Amirah Dayana binti Rusdi dan saya akan meneruskan pembentangan saya kali ini. Berikut adalah biodata Tun Abdul Razak Hussein. Beliau dilahirkan pada 11 Mac 1922 dan dilahirkan di Kampung Keladi, Pekan Pahang. Taraf pendidikan beliau adalah beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Kampung Jambu Langgar. Kemudian beliau menyambung pelajaran di Raffles College, Singapura. Seterusnya beliau menyambung lagi pelajaran di Lincoln's Inn, London selepas Perang Dunia Kedua. Sepulangnya beliau dari London, beliau menganggotai Perkhidmatan Awam Malaya dan pada tahun tersebut juga beliau dilantik menjadi Ketua Pemuda UMNO. Tragedi 13 Mei 1969 merupakan tragedi hitam yang berlaku di Tanah Melayu. Yang berlakunya pertumpahan darah disebabkan oleh perbalahan antara kaum. Puncanya adalah apabila pihak pembangkang memenangi pilihan raya pada tahun tersebut. Kesannya adalah impak daripada tragedi tersebut disebabkan oleh masalah kemiskinan antara Melayu dan bukan Melayu. Dan juga adalah kesan daripada penjajahan British yang mengamalkan dasar percadar perintah yang menyebabkan jurang sosial antara kaum. Strategi Tun Abdul Razak bagi menangani impak tragedi hitam tersebut adalah dari aspek sosial budaya. Beliau memastikan orang Melayu sentiasa bertahan di bumi sendiri tanpa membelakangkan kaum lain. Beliau juga mewujudkan semangat kekitaan antara rakyat di tanah Melayu. Satu dasar telah digubah iaitu dasar kebudayaan kebangsaan yang berteraskan kebudayaan rakyat asal dari negara ini. Daripada tragedi ini tidak menguntungkan pun pada mana-mana pihak. Dari aspek ekonomi, rancangan pembangunan ekonomi yang pertama diwujudkan pada 1956 sehingga 1970 yang melibatkan Rancangan Malaya Pertama, Rancangan Malaya dan Rancangan Malaysia Pertama. Alamat dia adalah merapatkan jurang sosial dan mengurangkan kadar kemiskinan. Kementerian Perhubungan Luar Bandar ditubuhkan untuk menyelaraskan kegiatan pembangunan di Tanah Melayu. Buku Merah diperkenalkan bagi merangkumi semua aspek dari segi pembangunan, pelaksanaan dan keberkesanan program yang dijalankan. Pelbagai agensi ditubuhkan dengan tujuan membantu golongan bumi putera dari sektor perdagangan. Dari aspek politik pula, Tun Abdul Razak mengambil langkah-langkah penting bagi memastikan peristiwa hitam tidak berulang lagi di Tanah Melayu. Beliau juga menggabungkan semua politik di Tanah Melayu di bawah gabungan baru iaitu Barisan Nasional yang mana terdapat UMNO, MCA, MIC, PAS, Gerakan serta PPP. Dan beliau berbuat sedemikian adalah cara orang Melayu survival di tanah sendiri. Pembinaan perpaduan dibina bagi mengelakkan berlaku penularan ketidakpuasan hati terhadap kaum dengan meletakkan Malaysia darurat dan perintah berkurung. Menggabungkan semua politik Melayu bagi memastikan Melayu terus survival di tanah Melayu. Dengan gabungan semua politik di bawah Barisan Nasional sedikit sebanyak dapat memupuk perpaduan rakyat. Jabatan Perpaduan Negara ditubuhkan bertujuan perpaduan antara rakyat terus terpelihara. Budaya tempatan harus dirangkumi dengan budaya kaum lain bagi menurunkan sepadan dan pemupukan budaya terus berkembang. Kemakmuran negara. Setiap rakyat tidak boleh menimbulkan isu sensitif terhadap kaum lain bagi memastikan perpaduan terus terbina. Perpaduan dan integrasi nasional diperkenalkan sebagai menyatupadukan kaum yang mempunyai berbeza agama dan budaya. Hubungan diplomatik. Malaysia menjalin hubungan diplomatik dengan pelbagai negara termasuk negara China setelah sekian lama terputus. Tun Abdul Razak mengambil tindakan berani dengan melawat Beijing ataupun Peking pada ketika itu, padahal beliau mendapat bantahan dari melakukan sedemikian. Beliau memujuk Mao Zedong dan Chou En-lai agar tidak meluaskan pengaruh komunis di Tanah Melayu dengan membina pejabat kedutaan di kedua-dua negara tersebut. Kajian kritis artikel.
Tun Abdul Razak sebagai penyelamat dalam politik Melayu yang semakin tergugat akibat dari tragedi 13 Mei 1929 dan juga sebelum merdeka lagi. Persoalan yang diungkit oleh penulis adalah relevan dengan keadaan sekarang ini. Tragedi hitam kurang diceritakan kepada rakyat, khususnya generasi sekarang, sebagai iktibar yang kita boleh ambil daripada peristiwa hitam ini. Dalam artikel ini, penulis amat menitik beratkan soal perpaduan kerana tampaknya takkan hidup harmonis sampai sekarang. Antara metod yang digunakan adalah melakukan bajian bagi mengetahui kadar kemiskinan negara dan cara mengatasinya. Justeru, orang Melayu seharusnya bangkit dan menyokong antara satu sama lain bagi mengelakkan tanah ini jatuh ke tangan yang salah. Dan ini saya bersetuju setiap kajian yang dilakukan oleh penulis kerana telah membuka mata dan kesedaran. Dan sumber yang ditulis oleh penulis ini adalah berdasarkan jurnal dan dari catatan sejarah yang asal. Kesimpulannya adalah Tun Abdul Razak sebagai penyelamat dan segala kemelut yang melanda negara ini, dan beliau mengambil tindakan berani dengan merancang pelbagai strategi untuk perpaduan rakyat di tanah Melayu disambil mengambil kepentingan politik Melayu. Di bawah kepimpinan beliau juga telah tertubuh Majlis Tindakan Negara atau Pemageran dapat membedul segala rusuhan kaum dari merebak seluruh negara. Tindakan Tunku Abdul Rahman mengundur diri adalah suatu keputusan yang sukar dilakukan oleh ahli politik masa kini. Beliau melakukan sedemikian bukanlah kerana beliau tidak mampu. Sebaliknya, beliau memberi peluang kepada orang lain yang lebih mampu. Dan dapat dilihat di sini ada setiap rakyat seharusnya menjaga keharmonian negara sebaik mungkin dari berlakunya perpecahan kaum. Baiklah, sekian sahaja daripada perbincangan saya kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.